Can speak now. Assalamualaikum and very good morning to the respected Professor T.S. Dr. Haji Ruslan bin Abdul Rahim, Dean of the Faculty Art and Design, Associate Professor T.S. Dr. Rosita binti Muhammad Tajuddin, Head of Postgraduate Studies, Dr. Muhammad Razif Abdul Razak and Dr. Hazin Haji Shaharuddin, Graduate Studies Lecturer, Professors, Lecturer, the top management of postgraduates, students and fellow audience. Thank you for joining our webinar today. My name is Noor Awatif Adawiyah and I will be the moderator for this sharing session. The topic for today's webinar is the impact of COVID-19 towards fashion industries. Before we begin, I would like to remind all of our audience on Facebook Live, if you would like to ask question to Datuk Rizalman, please do not hesitate to leave your question in the Facebook Live comment box at any time during the session. Your question will be passed on to our team in the Google Meet and they will be brought up during the Q&A segment later on. However, there is a slight delay between the Google Meet and FB Live. Therefore, everyone is advised to send in their question ahead of time so that we would be able to receive them on time upon the Q&A session. As for the participant in Google Meet, in order to ensure that this webinar is running smoothly, we would like to ask all guests to turn off your microphone. Thank you. Before we start, I would like to invite Mr. Ahmad Faisal Fatah to recite a dua for the event today. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل حال وعلى كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك. اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلا. اللهم اجعل الصعب لي سهلا. اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي يا رب العالمين يا الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا رب العالمين يا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الفتاح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين. Thank you, Mr. Ahmad, for the beautiful dua. Ladies and gentlemen, I would like to invite Dr. Muhammad Razif bin Abdul Razak, our graduate lecturer, to say a words to all of us. Alhamdulillah. Thank you, Ms. Awatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semua. Yang bagi Datuk-Datuk, Datin-Datin, Profesor-Profesor, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Welcome to our 5th AD Graduate Seminar Webinar Series. Today we have a very special invited guest, a very famous fashion designer, our very own alumni and now ahli lembaga pengarah UiTM. We are very honoured to have Datuk Haji Rizalman Ibrahim with us today. On behalf of the faculty, I would like to express our gratitude and thank you to you, Datuk. Thank you for coming. Thank you for sharing your experience and knowledge and thoughts with us today. And I think it is still not too late to congratulate you for your appointment as one of the UiTM board member. Tahniah Datuk. Okay, for your information, this webinar session adalah usaha pelajar-pelajar sendirilah. Because I personally see this event as a very important event because it demonstrates the ability, work hard, discipline, activity to organize such an event in this pandemic situation. For that, I would like to take this opportunity to congratulate the students for organizing this event, their commitments and their hard work. Okay, without further ado, I hope this webinar session will be a fruitful discussion. Thank you. Assalamualaikum.
Thank you, Dr. Razif, for the wonderful speech. And now, the moment that everyone has been waiting for. He is a renowned fashion designer and now UiTM's Board of Director. His name and works are no stranger to most Malaysians. Let us all welcome Datuk Haji Rizalman Ibrahim. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Nur. Terima kasih. How are you, Datuk? Apa khabar pada hari ini? Baik, Alhamdulillah sihat. Apa khabar semua? Baik mereka yang menjadi sebahagian daripada tenaga kerja di sebalik webinar ini. Dan juga saya nak ucapkan Assalamualaikum sekali lagi kepada seluruh para penonton webinar tersebut. This is the first time yang orang kata tu saya dijemput melalui menggunakan teknologi webinar ni. Kalau tidak, saya lebih suka untuk berhadapan ya, bersama-sama dengan crowd ataupun spectators di depan saya. Tetapi apa nak buat sebabkan COVID, jadi kita terpaksa menerima sahaja takdir dan juga penyelesaian yang terakhir untuk saya semenjak dilantik menjadi ahli lembaga pengarah UiTM, yang mana terima kasih sekali kerana ucapan tahniah tersebut. Dan saya berasa sangat sukacitanya untuk buat pertama kalinya mewakili tenaga-tenaga kreatif ya, untuk diangkat dan berada setanding dan sebaris bersama industri-industri dan juga pakar-pakar lain di dalam lembaga pengarah UiTM. Dan ini merupakan salah satu orang kata tu satu pengiktirafan kepada orang-orang seni seperti kita ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Good to know that, Datuk. Alright, Datuk. Before we move on to our discussion, I would like to let you know that our webinar will be divided into 5 sections. Terdapat 5 section iaitu branding, sustainability, effect of pandemic in business, adaptation of the pandemic in fashion, and advice to future designers. Okay, Datuk Haji Rizalman Ibrahim is a well-known name recognized as across the nation. Nevertheless, can you briefly tell us about yourself? Jadi boleh Datuk share sedikit dengan kami mengenai diri Datuk dan siapa Datuk sebenarnya? Baik, kita ada juga live IG, para penonton di live IG saya pada waktu ini. Dan kita ada lebih kurang 1,300 orang tengah menonton webinar ini melalui platform IG saya live di sini. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum sekali lagi saya nak ucapkan kepada mereka-mereka yang mungkin baru saja menonton dan masuk bersama dengan kita pada hari ini. Seperti mana yang saya telah war-warkan di IG saya semalam, yang kemungkinan besar ataupun telah pun diramalkan bahawa webinar ini akan dikondak dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Tapi saya peduli apa, saya sebagai seorang alumni UiTM dan juga mewakili mereka di luar sini, saya lebih selesa untuk bercakap bahasa Melayu kerana kita semua berada di satu bumbung UiTM mana kita memartabatkan bangsa Melayu. Dan kalau ada international student yang tak faham tu, mampu pergi kat mereka lah. Pasal apa, if we make an effort to learn English and speak English, they will also have to make an effort to learn bahasa Malaysia in order to get the ilmu. Okay? Baik. Jadi itulah dia pembukaan kata-kata saya pada pagi ini. Jadi kalau mereka yang tak faham, to all the international students out there who's been taking the sarjana and all that, please, if you do not understand, you can always refer to someone else who can interpret it for you on behalf of me. But nevertheless, I just want to speak bahasa Melayu because I think bahasa Melayu ni lebih, vocabnya lebih banyak. Jadi kalau saya nak menerangkan sesuatu benda tu dengan lebih secara terperinci, maka nilai dan juga erti itu dapat sampai kepada para student sekalian. Okay, insyaAllah. Jadi saya adalah Rizalman Ibrahim, yang seorang alumni UiTM ataupun ex-student di kajian seni lukis dan seni reka. Jadi saya masuk pada bulan Julai 1989, zaman dinosaur lah tu, 1989 sehingga Mei 1993. Okey, selama 4 tahun di dalam jurusan fashion design ataupun reka fashion lah, jurusan reka fashion di kajian seni lukis dan seni reka ketika itu, ITM saja, bukan UiTM. Okey. Jadi sebenarnya saya nak beritahu sikit tentang sejarah
saya menjadi seorang pelajar UiTM ataupun ITM ketika itu, jurusan fashion dan juga fakulti seni lukis dan seni reka bukan merupakan pilihan saya yang pertama. Okay? I wasn't wanted to be a fashion designer. I wanted to be an interior designer. Maksudnya dalam fakulti yang lain, di dalam kajian lain. Tapi tidak diterima permohonan saya itu dan diberikan pilihan yang kedua, iaitu di kajian seni lukis dan seni reka. Maka di dalam banyak-banyak kursus yang ditawarkan seperti grafik, seni halus, ceramik, tekstil dan sebagainya, saya melihat bahawasanya ataupun takdir Allah ketika itu, saya lebih tertarik untuk mengambil jurusan bidang fashion ini sebagai satu jurusan majoring saya ketika itu. Jadi maka masuklah saya ke dalam foundation yang pertama, tahun pertama, kemudian mengambil jurusan seni reka fashion untuk 3 tahun yang kemudian itu. Baik. Jadi Nur Awatif, moderator kita, okey, maaf kalau sekiranya saya ini tidak mengikut skrip yang Nur bagi, ya. Juga kerana saya lebih suka bebas laku untuk bercakap dan kita tak formal, jadi you yourself pun jangan takut, jangan gugup bila nak bercakap dengan saya, sebab apa, kemungkinan webinar, seminar kita ni akan bertukar menjadi tazkirah pada akhirnya. Okey, kerana apabila saya bercakap ini, saya akan bercakap dalam 2 perspektif. Maksudnya dalam satu perspektif yang pertama sebagai perspektif non-Muslim, ya. Bukan saya non-Muslim, tapi perspektif non-Muslim, ya. Dan satu lagi saya akan bercakap dalam perspektif Islam. Jadi satu benda yang akan kita kupas, dia kemungkinan akan ada 2 perspektif ataupun 2 horizon. Jadi you all kena faham macam mana nak ambil perspektif yang mana. Kena ambil lah, sebab UiTM ni kebanyakannya kita adalah bumi putera Islam, Melayu Islam. Jadi kita kena ambil daripada perspektif Islam. Okey, faham ya? Itu adalah sebab kepada bagaimana mulanya saya berkait rapat dengan UiTM. Sekarang saya berumur 49 tahun dan telah pun berkecimpung dalam bidang entrepreneurship ni ataupun bidang perniagaan selama 30 tahun. Bermula daripada semula saya belajar sehinggalah tahun ini, maka telah pun lebih kurang 30 tahun. Dan saya telah pun bersara daripada bidang jurusan fashion ini pada Februari sudah, pada 20 hari bulan 2 2020. Dan kini saya adalah seorang, orang kata boleh dianggap sebagai speaker bebas ataupun seorang influencer yang akan bercakap tentang ilmu, tentang pengalaman dan apa saja yang boleh saya kongsikan pengalaman saya selama 30 tahun tersebut kepada masyarakat. Okey? Okey, Nur, itu saja. Yang kedua, silakan. Okey. So, Datuk, bagaimana Datuk menjadikan jenama Zaman Ibrahim sekarang lebih menonjol atau kita senang cakap lebih gah lah? Lebih gah. Okey. Baik. Saya akan mulakan bercakap daripada perspektif Islam sendiri, ya, perspektif kita sebagai Muslim. Baik. Kita ambil tajuk utama tu terus, Nur, ya, dan semua orang-orang kat luar sana, kita ambil tajuk utama itu kesan pandemik itu sendiri, ya. Dan apabila kita bercakap tentang kesan, perkataan kesan itu adalah berlakunya satu benda, ya, dan apabila berlakunya satu benda, maka dia akan ada kesan. Dan apabila ada kesannya terhadap berlakunya sesuatu benda, maka kita akan ada nikmat di sebalik kesan tersebut. Di bawah kesan, kita ada nikmat. Jadi kalau kita bercakap tentang pandemik tersebut, dia ada kesan dia, ya, dan di bawah kesan dia akan ada nikmat dia. Faham, ya? Okay. Jadi apabila kita melihat nikmat tersebut, kita harus melihat nikmat daripada perspektif Islam. Ya, dan apa yang terjadi berbalik kepada soalan Nur tadi, branding di zaman sekarang semakin gah, maka gah itu adalah kesan, adalah nikmat daripada kesan yang berlaku. Jadi kesan itu apa? Kesan ialah saya belajar di ITM dulu dan saya grad ketika itu pada tahun 1993 sebagai seorang pelajar. Ni nak action sikit lah, okay? Nak action sikit kat semua orang. Saya menjadi pelajar terbaik khusus seni reka fashion dan saya menjadi pelajar terbaik kajian seni lukis dan seni reka tanpa ada apa-apa pelajar lain yang grad dengan kecermelangan tersebut. Ya, terang-terang tengok tu.
Okey. Jadi dengan title yang ada pada saya itu merupakan satu tanggungjawab yang telah diberikan oleh UiTM sendiri dan juga tanggungjawab pihak keluarga saya dan ibu bapa saya untuk terus menanggung tanggungjawab tersebut hinggalah saya menghembuskan nafas saya yang terakhir. Okey. ITM dia tak akan bagi saja-saja title pelajar terbaik ataupun kajian akan bagi saya saja title tersebut. Tetapi apabila title diberikan kepada saya dengan nikmat dan takdir Allah, maka saya junjung title tersebut, tanggungjawab tersebut hinggalah sampai sekarang demi untuk menjaga berbagai baik nama pihak. Okey, yang pertama saya sendiri. Yang kedua ibu bapa saya. Yang ketiga ITM. Yang keempat agama Islam. Okey, kita ada 4 tanggungjawab di situ. Jadi apabila keempat-empat tanggungjawab tersebut saya junjung dan saya pegang dan sebagainya, maka branding yang sehingga sekarang Teguh itu adalah hasil dan kesan daripada keempat-empat tanggungjawab yang saya tanggung tersebut hinggalah sekarang. Okey, jadi berbalik pada soalan tersebut, macam mana di zaman punya branding tersebut boleh menjadi teguh dan semakin teguh dan semakin teguh. Yang pertama kita kena kata Alhamdulillah. Okey. Jadi sebelum kita kata Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kita tak mampu, tapi yang mampu melakukan sebaik-baiknya untuk diri kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita kena tadi original. Original maksudnya saya dan juga Nur sebagai moderator berbeza. Okey, kita tidak ada persamaan. Nur pakai tudung. Tak tahu tudung tu berapa kali tukar Nur. Kita dapat tudung kali tu hari ni sebelum kita buat webinar ni. Okay. Saya dan Dr. Razif Razak berlainan. Jadi kita ada individuality kita di situ dan kita ada originality kita di situ. Dan Allah jadikan setiap manusia itu tidak ada persamaan walaupun mereka dilahirkan kembar. Okey? Jadi apabila kita tidak mempunyai persamaan, maka originality itulah yang akan dipandang oleh masyarakat. Mak kita masak dengan bapak kita masak lain. Yang mana kita suka mengikut cita rasa kita. Jadi apabila kita jadi original, tidak tidak sama dengan orang lain dalam apa-apa perkara sekalipun, maka kita akan membuahkan satu kebaikan kepada diri kita sendiri. Bayangkan kalau ITM melahirkan mereka-mereka fashion, setelah satu semester ataupun satu batch tu ada 40 orang. 40 tu buat benda yang sama, menggunakan akal fikiran kreativiti yang sama, maka macam mana masyarakat ataupun society akan memilih yang mana satu kegemaran mereka. Jadi bila ada originality, maka masyarakat juga ada originality mereka masing-masing dan juga pandangan serta khusus mereka masing-masing, maka terjadilah konsep rezeki di situ. Faham ya? Sebab apa? Consumer A, dia suka designer A. Consumer B, dia suka designer B. Sebab taste sama, pandangan sama, cita rasa sama. Jadi kita kena tahu originality kita apa, market kita apa dan apa barang kita nak supplykan kepada market, maka itulah yang akan menjadikan brand kita teguh dan teguh dan teguh insya-Allah sehingga ke akhir hayat kita. Okey, faham? Dah, sudah. Next question. Okay, itu adalah tips yang memberangsangkan Datuk. So, the next question daripada saya ialah dalam tempoh sekarang, perniagaan semasa Datuk pergi aktif, yang maknanya apa perniagaan semasa Datuk yang Datuk aktif sekarang? I think orang lain kat dalam sini pun tahu. I don't know whether certain students tak follow me on IG, but never mind, I shall repeat this again. Okay, sekarang ni saya mula dengan perniagaan penghasilan pembuatan baju because graduated as fashion designer, of course saya tak jadi cikgu sebagaimana sebilangan besar daripada graduate-graduate kita yang banyak cikgu, yang kahwin, yang lepas tu tak sambung apa yang diorang belajar, itu kita anggap sebagai rezeki. Tidak ada salah di mana-mana pihak. Cumanya kadang-kadang kita kena tahu walaupun ianya dalam bentuk rezeki, tetapi kadang-kadang kita tak nampak bayangan ataupun hidayah yang Allah bagi kita tak jumpa. Maksudnya okey tak apalah, kahwin je lah, jaga anak pun rezeki juga, betul. Tetapi kadang-kadang kan qada dan qadar yang Allah nampakkan di hadapan kita, kita terlepas pandang. Bila kita terlepas pandang, maka qadar kita akan terjadi berlainan daripada apa yang sepatutnya. Okey? Faham?
Jadi yang keduanya, saya ada mula dengan pembuatan baju, lepas tu saya kembali kepada minat saya yang sepatutnya, iaitu sebagai seorang interior designer. So sekarang kami ada 2 firm yang buat interior designing, satu untuk residential dan satu untuk commercial. Dan lepas tu kita ada company yang buat events, ya, iaitu Glam Weddings. Kita ada supplement, iaitu health products, dan kita ada retail stores. Kami ada juga tak lama lagi akan ada cafe dalam food industries, dan juga berbagai-bagai banyak lagi lah merchandise yang akan dikeluarkan dalam platform Restore dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan tak malu untuk saya katakan, semenjak 30 tahun yang saya bergelumang di dalam fashion ini, dan selepas saya bersara, rezeki yang dikurniakan oleh Allah ini lebih bertambah-tambah lagi selepas persaraan saya di dalam bidang fashion, dan ini ada kena-mengena dengan perspektif kita sebagai seorang pereka Muslim. Okay? Dan saya tak tahu sama ada, tidak ada di dalam skrip di sini, tapi kalau boleh Dr. Razif dan juga Nur, kalau boleh allowkan saya bercakap tentang perspektif menjadi seorang pereka Muslim ini, dan kita takut saya terlupa. Baik. Saya bercakap tentang perspektif pereka Muslim dan seorang Muslim di sini. Baik. Mempelajari ilmu fashion ini adalah tidak sesuatu yang haram, kerana segala ilmu tersebut datangnya daripada Allah, dan termasuklah ilmu-ilmu fashion ini, dan di mana kita telah belajar menggunting baju, mengenal kain, mengenal benang, mengetahui cara untuk menjahit dan sebagainya. Itu tidak adalah suatu ilmu yang begitu halal. Tetapi apabila kita dicop ataupun dilabelkan sebagai seorang pereka fashion, mana kata pereka fashion ni title dia ataupun professionnya lebih tinggi daripada tukang jahit. Ya, walaupun kedua-duanya mempunyai ilmu yang sama, tetapi tukang jahit ilmunya setakat menjahit, ya, dan mengenal fabrication dan juga teknik-teknik menjahit. Tetapi pereka fashion dia mempunyai dua. Inilah dia, macam nurse adalah tukang jahit, doktor adalah pereka fashion. Dia lebih tinggi. Nurse tahu buat dressing semua, jaga pesakit. Doktor pun tahu buat, tapi doktor punya ilmu tahu bagaimana nak prescribe kan ubat-ubatan kepada para pesakit. Okay, pesakit itu adalah consumer kita lah. Consumer kita adalah pesakit, ya. Tukang jahit adalah nurse-nurse ataupun jururawat, dan kita pereka adalah doktor. Kita yang define the trend. Kita yang prescribe apakah trend seterusnya, apakah barangan yang patut dikeluarkan untuk masyarakat setempat ini dan sebagainya. Itu kita. Tetapi apabila tapi ianya membezakan antara doktor dan pereka fashion. Di sini kerana doktor tidak bergelumang di dalam benda-benda yang haram banyaknya. Tidak ada banyak syubahahnya. Walaupun doktor pun boleh bergelumang dalam syubahah apabila doktor tu saja bagi sakit dekat orang tu, lepas tu dia jual ubat dia untuk sembuhkan penyakit orang tu. Syubahah dalam bidang perubatan. Sama juga dalam syubahah dalam bidang jurusan fashion. Ya, memberikan sesuatu yang di luar, di mana tidak boleh dipakai oleh orang-orang Muslim kalau kita punya market atau pasaran kita orang Muslim. Tapi dia tahu nak buat, ilmu dia tahu nak buat macam mana pakaian korset lah katakan. Sebab kita belajar seni fashion dulu di zaman 17 century dan 16 century orang pakai korset. Kita pun belajar buat macam mana nak buat korset. Tetapi sama ada kita belajar nak buat korset itu, kita boleh tak syorkan desain rekaan korset tersebut kepada umat Islam yang memerlukan kepandaian kita tersebut. Tidak boleh, kerana umat Islam ni pula bila dia pakai korset, dia pakai korset tu dekat luar publik. Dia tak pakai korset tu di depan suaminya. Jadi maka akan jatuh konsep syubahah dan haram barangan yang kita buat tu kepada dia. Sedangkan pereka fashion terang-terang tahu kata orang tu nak pakai korset tersebut di khalayak ramai. Faham tak? Ya? Faham. Jadi di sini dalam konteks UiTM melahirkan graduan-graduan pereka fashion ini, maka di sini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman dan pengetahuan saya, ilmu laduni yang Allah bagi tahu. Hati-hati selepas ini para graduan, ya, yang mana yang nak bergelar pereka fashion tersebut, supaya tidak orang kata tu jatuh ke gaung syubahah. Kerana ilmu kita ini salah satu ilmu yang
sangat glamour, sangat glamour. Kalau doktor, lawyer dia tak glamour. Orang pandang tinggi tapi dia tak glamour. Tapi kita glamour yang mana mudah dihasut oleh unsur-unsur kemodenan, unsur-unsur contemporary, unsur-unsur dajjal, unsur-unsur syaitan dan iblis, ya, kerana kita satu bidang yang sangat glamour. Jadi hati-hati supaya kita ini tidak melahirkan produk yang mana produk tersebut boleh mengganggu gugat agama kita sendiri, boleh mengganggu umat Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya pada masa hadapan kita sendiri juga akan terjerumus di dalam benda-benda yang dilarang oleh agama. Dan ini terbukti sangat-sangat apabila saya sendiri telah pun berhenti bersyubahah di dalam bidang ini dan bertukar bidang ke satu bidang yang agak sukar untuk disyubahahkan, maka Allah telah memberikan rezeki yang sangat melimpah ruah, alhamdulillah. Dan ini menunjukkan bahawa seseorang itu harus pandai menggunakan ilmu yang dipelajarinya ke arah kebaikan, bukan ke arah keburukan. Kerana itu janji Allah, dia mengatakan bahawa kalau kita menggunakan ilmu yang diberikan itu ke arah kebaikan, maka rezeki itu akan jadi milik kita. Walaupun ada juga konsep di mana orang tu dia buat satu benda yang seksi, yang apa macam kita tengok nizam luar, baik yang Muslim ataupun yang tidak Muslim, tapi kita tengok macam dia orang ni buat seksi tapi okey je dia punya ni, glamour je, naik limousine, buat fashion show sana sini. Ya, tetapi lihatlah kepada keadaan sekarang di mana Allah nak buka mata kita, kata sehebat mana pun engkau, top A list designer ke, Christian Dior ke, Prada ke, Chanel ke, apa ke, Karl Lagerfeld pun dah masuk dalam tanah dan diberikan kita ujian sebagai COVID ni untuk dibuka mata kita semua. Sehebat mana kita pun hanya segelintir saja ujian yang Allah bagi, maka itu menunjukkan kita ini tidaklah mempunyai kekuatan apa di atas apa yang kita miliki, dan juga segala apa benda yang berada di atas muka bumi dan perjalanan hidup ini adalah di atas kurniaan dan kehendaknya jua. Itu kita kena faham. Kerana saya mengambil cabaran untuk menjadi lembaga pengarah UiTM ini juga adalah kerana saya nak masukkan elemen-elemen tazkirah saya ini kepada semua para pelajar, kerana di zaman saya tidak ada orang, satu individu yang masuk yang membawa pandangan kami ini ke arah perspektif Islam. Tidak ada. Maksudnya kalau masuk tu okey nak jadi glamour, okey nak jadi itu, kena gitu, kena gini. Tapi baiknya anda semua di sini, itu merupakan satu nikmat yang Allah dorongkan seorang individu yang nak bagi ilmu ini kepada anda. Kerana apa? Ilmu inilah yang akan akhirnya menyelamatkan kita daripada segala cabaran, segala tomahan dan segala benda-benda yang tak elok yang berlaku sekarang. Dan ini terbukti kepada saya di mana nombor 3 soalan Nur tersebut yang akan Nur katakan, iaitu has your business been affected by the pandemic in any way? No. Alhamdulillah. No, alhamdulillah, kerana jalan yang saya ambil tersebut adalah satu jalan yang diredai, insya-Allah. Saya berfikir begitulah. Dan ini menunjukkan bahawa apa saja jurusan yang kita ambil haruslah dilapik. Okey, dilapik macam saya lapik lesung batu saya dengan bantal lesung tu, dilapik dengan ilmu Allah supaya kita ni terjerat dan kita ni selalu berada di pelabuhan agama kita dan kita tidak berlayar di lautan yang penuh gelora tanpa nakoda yang betul. Faham ya para pelajar semua? Sila dengar. Kalau tak dengar, saya nak beritahu saya adalah lembaga pengarah yang ditugaskan untuk berada di dalam disiplin di kaki tangan dan para pelajar. Tak lama lagi saya akan buat satu round akan melihat kepada disiplin para pelajar dan juga para pensyarah, insya-Allah. Okay, Nur, silakan ambil floor. Okey, Datuk, kita akan pergi ke section kedua iaitu tentang sustainable. Okey. Sustainable fashion is all about creating fashion in a way which consideration community, environment and reducing footprint. Okey, ada beberapa artikel yang mengetengahkan isu sustainable secara global, terutamanya dalam industri fashion. Contohnya pembaziran kain sisa yang berlebihan. Adakah Datuk rasa sustainability ni dapat dicapai dalam industri fashion? Okey, sustainability ni adalah satu konsep yang sangat luas. Okey, dan saya pun saya kurang gemar nak menyentuh tentang sustainability ni sebab kenapa bidang fashion yang selalu ditunding kepada sustainability ni? Maksudnya kita lah kena buat benda ni, kita lah kena go green, kita lah kena tu.
faham, tetapi sustainability ni semua orang kena sama-sama bertanggungjawab. Bukan kita saja, kepada food industry, chemical industry, kepada engineering industry, kepada semua orang. Dan saya tak suka sangat menyentuh sustainability adalah kerana again saya bercakap dalam satu perspektif Muslim, dan bukannya saya tidak seorang yang tidak green person. I believe in green person. Green person ni maksudnya kalau kita berbalik kepada agama Islam dan kalau kita percaya hari kiamat itu akan datang, what's the point kalau kita nak buat sustainability ni? Sebab macam mana kita buat sustainability punya efek pun, akhirnya bumi ni akan digoncang gunung ganangnya, dilipat langitnya, akan digulung lautannya, kita akan mencapai satu hari iaitu hari akhirat. Okey? Dan maksud saya ni, kita ni kena pulangkan bumi ni kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang elok. Tidak sebut di dalam Al-Quran begitu. Cumanya di dalam Al-Quran menyebut kita harus menjaga dan memelihara makhluk Allah itu. Dalam konsep ni sustainability lah, tapi kita tak boleh nak buat satu benda tu sehingga kan kita orang kata tu membiarkan benda lain yang lebih elok tu terganggu. Okey? Macam membuat pakaian adalah satu fardu kifayah sebenarnya. Kalau tak ada mereka fashion yang buat t-shirt, katalah buat t-shirt, yang buat telekung, yang buat kain pelikat, yang buat baju, yang buat seluar, maka terlantarlah semua makhluk-makhluk kat atas muka bumi ini. Fardu kifayah. Maksudnya kita satu jurusan yang sangat diperlukan. Okey? Dan jadi kalau kita nak sustainability sangat, maka dia akan menyekat pergerakan kita sebagai seorang yang berprofesional di dalam industri ini. Dan kita tidak mampu untuk berbuat demikian kerana kita dalam satu bidang yang sangat aktif dan kita dalam satu bidang yang sangat susah sebab kita terpaksa mengikut trend on top of it. Trend tu kemungkinan kalau dulu ianya datang dalam setahun sekali, kemudian trend tu makin cepat menjadi 2 tahun sekali, kemudian trend tu makin cepat 2 bulan sekali, dan ini amat payah untuk bidang ini untuk apply sustainability tersebut sehingga ke tahap yang maksimum. Jadi saya tak suka sangat bercakap tentang ini kerana sebagai Muslim kita tahu hari kiamat akan datang dan macam mana kita sustain sekali benda tu, the bumi itself, the earth itself, planet ini, alam ini tidak akan sustain akhirnya. Yang sustain akhirnya adalah akhirat. Jadi kalau kita nak sustainability di dalam syurga, maka kita kena buatlah effort kita di atas muka bumi siap-siap. Kita bukan nak sustain bumi, kita nak sustain akhirat. Dan itulah yang paling sustain akhirnya. Okay? Okay, so Datuk, apa nasihat Datuk kepada pengguna fashion untuk mengurangkan kesan terhadap persekitaran akibat daripada fast fashion tadi yang Datuk sebut? Okay, fashion dia macam ni. Dia adalah chicken and egg situation. Okay, fashion terbentuk. Okay, aku nak tanya sekarang ni. Apa maksud fashion tu? Ataupun Profesor Dr. Razif, apa maksud fashion? Apa maksud fashion? Hey, jawab. Apa maksudnya? Fashion. Okay, bagi saya fashion tu macam satu cara pemakaian ataupun trend atau style. Tapi dalam skop yang lebih besar kita panggil apa? Lifestyle? Lifestyle, correct. Terima kasih. Okay. Fashion adalah lifestyle ataupun gaya hidup. Sama juga dengan Islam. Islam adalah gaya hidup. Ya? Kalau tak ada agama, kita mungkin setengah orang pergi panjat pokok, setengah orang pergi bunuh orang, setengah orang pergi berzina dengan orang, setengah orang pergi tipu orang. Jadi dia dipegang gaya hidup tu oleh satu agama. Dan begitu juga dengan fashion dipegang oleh gaya hidup lifestyle tersebut. Dan gaya hidup ini berbeza antara klimatnya dan juga berbeza dengan geografinya juga. Maksudnya orang pakai tudung di sini di Malaysia berbeza dengan orang pakai tudung di Brunei. Cara dia, trend dia, rasa dia berbeza dengan orang pakai tudung di Indonesia, berbeza dengan orang pakai tudung di Arab Saudi, berbeza dengan orang pakai tudung di Guangzhou, China, berbeza.
tapi benda tu dipegang oleh gaya hidup. Okey, dan gaya hidup ini, tadi soalan hang lupa dah. Apa akibat persekitaran daripada fast fashion tu macam mana? Fashion ini, dia ni adalah chicken exploitation oleh pengguna dan juga pengeluar. Kalau tidak ada fashion, tidak timbul pengeluar dan tidak timbul pengguna. Kadang-kadang pengguna yang create the trend, create the markets, create the hub dia. Kadang-kadang pengeluar yang create the trend, create the hub dia. Okey, jadi kedua-duanya harus bergabung. Karena kalau tidak ada A dan B, tidak ada trading di tengah-tengahnya. Tidak ada pemasaran di tengah-tengahnya. Okey? Dan kadang-kadang dalam fashion ini, benda yang kita nampak keluar di atas pentas ataupun di koleksi fashion show tersebut adalah hasil pemikiran pereka fashion yang mengambil elemen-elemen apa yang diperlukan oleh pengguna. There is no such thing, kalau aku cukup benci kalau pereka fashion cakap dalam majalah ke interview ke, okay, how do you get your inspiration? Oh, it's from my dream, mimpi kepala otak. Mana ada benda-benda macam tu? You as a good designer, you have to open your eyes and get aware of whatever is happening around you. That is your inspiration. Bukan datang dalam mimpi. Okay? Allah tak bagi mimpi punya inspirasi dalam fashion. Tak pernah berlaku kat aku pun, lepas 30 tahun aku dah lena. Tak pernahnya aku mangkit dapat mimpi, oh hari ni nak buat jumpa lah. Tidak. Kita lihat kepada persekitaran yang berlaku. Kerana berbalik kepada fardu kifayah tadi, kita kena bagi orang pakai baju. Kalau kita tak design, orang tak pakai baju. Dan orang pula mempunyai selera, nafsu. Yang dia pakai baju ni seminggu dia tak mau pakai, dia nak pakai baju lain pula. Itu nafsu yang Allah bagi. Jadi benda ni kita harus bekerjasama dengan masyarakat. Dan kita harus dapat benda ilham daripada masyarakat. Okey? Faham? Jadi bila kita dapat ilham, kita berikan benda yang diperlukan oleh masyarakat, maka masyarakat berpuas hati. Sebab apa masyarakat berpuas hati? Sebab di dalam pemikiran mereka, di dalam hati mereka, mereka memerlukan sesuatu yang mereka nampak tapi tak nampak, ataupun mereka memerlukan sesuatu yang mereka tahu tapi tak ada orang yang supply benda tu. Jadi kalau kita nak jadi seorang pereka fashion yang baik, kita kena baca isi hati dan kita sendiri kena menjadi salah seorang pengguna tersebut. Bila kita tahu apa benda yang diperlukan oleh masyarakat, oleh pembeli, oleh the society, barulah kita keluarkan produk yang match ngam dengan para pembeli. Dan kita lihat banyak pereka fashion yang gagal di dalam pertempuran fashion, ya, ataupun yang tidak mampu untuk bertahan lama kerana sifat egoistik yang berada di dalam hati mereka. Mereka tidak mahu menerima kemahuan ataupun apa-apa permintaan daripada masyarakat. Yang mereka mahu, aku grad daripada UiTM sebagai fashion designer, you have to listen to me because I have that status, I have that public punya ni, so you have to listen. You think the masyarakat will listen to you if you don't have originality and you don't have the taste to command them, memang tak boleh lah. Jadi di situlah kadang-kadang kita lihat UiTM telah melahirkan ratusan ribuan para pelajar yang di dalam jurusan pendidikan fashion, tetapi hanya segelintir bersatu hidung aku ni saja yang berjaya. Kerana mereka-mereka yang berjaya itu adalah mereka yang pandai bermain dengan ego mereka sendiri. Okey? Faham tak? Okey, jadi itu dia jawapan dia. Dan mengikut sustainability juga, kalau kita nak sustain lah, kita kata nak buat sustainability tersebut dan kita nak orang kata tu nak mendidik masyarakat supaya perlahankan sikit momentum fashion ini, maka kita sendiri sebagai seorang pereka fashion ada suara untuk tidak mengenengahkan fashion yang terlampau cepat. Maksudnya kalau dulu kita ada dua musim, okay, spring summer, autumn winter. Tetapi barat sendiri pun telah menjadi tamak. Dan kita fashion ini banyak berkiblatkan kepada arah tuju barat. Barat kata apa? Kita pasti ikut sebab di situlah Mekah fashionnya. Jadi kalau kita tak ikut Mekah fashion, maka kita akan ketinggalan.
Tetapi sejak COVID ini kita lihat Mekah fashion sendiri pun telah dibom oleh Allah. Maka inilah masanya kita, mereka-mereka kita yang dulunya berkiblatkan Kaabah fashion di barat boleh melepaskan diri dari rantaian tersebut dan membuat Mekah fashion kita sendiri di Malaysia. Okey, yang menjadi kepenatan para pelaku fashion dahulu, termasuk saya ni sampai bersara punya penatnya, ialah kita trend overseas. Trend overseas dulu ada autumn winter, spring summer, 2 kali setahun. Lepas tu dia selitkan pula cruise collection dan juga resort dan juga pre-fall. Bayangkan dalam 6 bulan tersebut, pelaku fashion terpaksa melahirkan satu lagi mini collection di antaranya kerana untuk memberi kehausan, kerana untuk memenuhi kehausan para pembeli di luar sana yang mahukan trend yang lebih cepat. Pakai brand ni 2 kali, lepas tu buang, tak mahu pakai benda lain dah. Sebab apa? Ikut trend. Tahu tak siapa yang bersalah dalam ini? Yang bersalah di dalam kes ini adalah fast fashion ataupun high street fashion distributor manufacturer. Kerana untuk mengaut keuntungan di dalam 6 bulan tersebut. Kalau dulu fashion boleh dapat profit dalam 6 bulan sebab trend tersebut adalah trend spring summer ataupun autumn winter. So, kalau diorang nak dapat lagi keuntungan, diorang kena tunggu season yang next, which is another 6 months. Tetapi disebabkan, maaf kalau saya sebut Zara, Mango, Uniqlo dan sebagainya, ini tidak termasuk kalau direkod, maaf, tapi ini merupakan salah satu kajian sahaja. Dan mereka inilah yang menukar season terlampau cepat sehingga kan rumah-rumah fashion yang besar seperti Chanel dan juga Yves Saint Laurent, Christian Dior, Martha Margiela terpaksa membuat season cepat untuk bersaing dengan fashion distributor dan manufacturer ini dalam satu platform yang sama. Dan bila kita terlampau cepat, maka itulah kembali kepada sustainability concept yang kita akan mengabaikan sifat-sifat kemanusiaan kita, di mana akan ada wujudnya child laboring, akan wujudkan penggunaan plastik ataupun chemical di dalam pembuatan tekstil. Kita akan menghancurkan juga sebahagian daripada keindahan alam kita disebabkan untuk memberi kepuasan kepada para pembeli. Jadi para pembeli juga, kalau diorang ataupun masyarakat yang di luar fashion, kalau dia nak mengutuk kita sebagai satu bidang yang tidak mengekalkan sustainability ini juga, tak boleh, kerana mereka juga adalah sebahagian daripada pasaran yang meminta fast fashion ini. We are in a cycle actually. So kalau kau nak cakap ini, kau kena tengok ini, dan sebabnya kembali ke cerita bangau. Okey, nak menunjuk dari sebenarnya salah itu datang daripada kita sendiri. Kita hanyalah satu industri yang memberikan air kepada orang-orang yang dahagakan elemen-elemen fashion di dalam hidup mereka. Bukan setakat fashion item saja, tapi kepada semua. Kembali kepada tadi, gaya hidup. Okay, gaya hidup. Faham ya? Okay. Itu adalah perkongsian yang sangat ilmiah lah Tok. So, itu adalah pengakhiran untuk section kedua. Sekarang kita akan move ke section ketiga, which is the effect of pandemic in business. Pandemic has left a big impact, especially in the economic sector. Disebabkan situasi pandemik yang berterusan, adakah perniagaan Datuk terkesan dari segi ekonomi dan cara-cara Datuk mengatasi? Okey, kita buat mukadimah satu lagi, okey? Mukadimah. Dan ini memang saya dah tahan dekat 25 tahun ni nak cakap dekat kepada para pelajar UiTM, khususnya kepada mereka fashion dan juga kepada publik di luar sana. Di mana kita kena ingat ya, kebanyakan student, termasuklah saya dulu 30 tahun sudah, dan student sekarang dan juga student 10 tahun sudah, 15 tahun sudah, kebanyakan para student fashion khususnya, dia terpengaruh dengan gaya hidup berkiblatkan European designers ataupun fashion di New York, di Tokyo, di Paris, di Milan dan sebagainya. Apa yang diorang nampak adalah kehidupan yang sangat sempurna sebagai seorang pelaku fashion. Okay? Kita tengok Valentino, kita tengok Mizia Christian Dior, kita tengok Yves Saint Laurent, kita tengok Madame Coco Chanel, kita tengok mereka sebagai satu individu hebat. Macam saya dulu.
Dan sekarang mungkin kebanyakan orang telah beralih daripada melihat orang-orang seperti itu, tapi melihat kepada saya sebagai seorang ikon tempatan. Kalau dulu dia tengok ikon antarabangsa, mungkin sekarang melihat Huzaimah Ibrahim sebagai satu ikon tempatan. Tapi jangan melihat sesuatu kejayaan tersebut pada permukaan sahaja. Satu. Yang kedua, kita lihat kepada sejarah itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang jenama Chanel, okey, ataupun Yves Saint Laurent, ataupun Christian Dior, ataupun Martha Majella, ataupun brand-brand yang lain, Burberry dan sebagainya, Prada dan sebagainya. Kita lihat itu, kita ingat company tersebut dimiliki ataupun jenama tersebut dimiliki oleh mereka fashion tersebut. Tidak. Itu suatu waktu ketika dahulu. Okey, macam Chanel, dia bankrupt. Apabila berlakunya Perang Dunia Kedua, okey, bankrupt. Christian Dior mati macam tu saja. Ini figura-figura yang sebenarnya walaupun hebat di dalam bidang mereka, tetapi dari segi untuk sustain jenama dan perniagaan tidak. Okey, yang kita lihat sekarang ni jenama-jenama ini dimiliki oleh Louis Vuitton, Moet Hennessy, di mana mereka merupakan salah satu portfolio di dalam equity perniagaan mega multi-billionaire company. Okey, multi-billion company. Jadi kita tak boleh tengok di sini macam aku nak jadi macam Chanel katakan. Chanel tidak dimiliki oleh Coco Chanel, hanya nama tersebut. Tapi sekarang ni telah diindustrializekan oleh badan yang sangat besar, mempunyai capital yang sangat besar untuk mengeluarkan fashion show yang bernilai jutaan ringgit, untuk mengadakan kempen promosi yang juga bernilai jutaan ringgit, untuk mengeluarkan produksi-produksi yang sangat banyak dan begitu gah. Jadi kita ini diberikan satu imajinasi yang sangat-sangat salah. Jadi mereka ataupun student di UiTM, dia bila keluar, dia nak jadi macam tu terus dah. Hari ini dapat sebelum ijazah, besok tak mau cakap dah dengan public. Tak mau cari ilmu dah. Sebab apa dekat name cardnya? Fashion designer. Okey? Dah aku buat 4 tahun, aku ada master ke, aku ada PhD ke, aku yang telah berilmu. Ilmu di dalam institusi dan ilmu di luar institusi adalah kedua-dua jenis ilmu yang berbeza. Ilmu teori dan ilmu perniagaan dan praktikal adalah dua-dua jenis ilmu yang berbeza. Okay. Jadi apabila Barat, ini Barat ya, Barat dia akan cuba manipulate mind kita supaya nampak sebegitu. Tapi sebenarnya benda yang paling utama adalah ilmu design itu sendiri, bukan ilmu perniagaan lagi. Jadi pasar kita untuk gelar sebagai fashion designer itu bukan sahaja berlaku dalam pasar institusi. Keluar berapa tahun pula cari ilmu. Lepas 10 tahun keluar berapa tahun pula nak jatuh bangun dan sebagainya. Jadi inilah sebahagian daripada pembelajaran untuk menjadi seorang pereka fashion. Jadi sabar adik-adik, anak-anakku di UiTM, dengar nasihat ini. Okey, kerana untuk menjadi seorang yang hebat dan berjaya, 4 tahun tidak cukup ya. Sekurang-kurangnya 25 tahun ke atas. Barulah kita ini tegak dan kukuh dan tidak ada orang lain yang boleh menggoncang baik daripada segi semangat kita, pengetahuan kita dan juga kemahiran kita. InsyaAllah. Okey? Okey Dr. Razif? Masih berada dengan saya? Okey, Alhamdulillah. Kata-kata Datuk, nasihat yang sangat bernas untuk generasi akan datang. Okey, jadi Datuk, apa sumbangan Zaman Ibrahim dalam usaha membantu menangani wabak COVID-19 di negara kita? Mungkin Datuk boleh share dengan kami sepanjang terjadinya wabak ni, apa sumbangan Datuk? Okey, kalau nak ikut saya bersara sejurus sebelum berlaku pandemik ini di negara kita, iaitu bulan Februari. Dan Mac 17 hari bulan, 18 macam tu, dan negara telah membuat orang kata tu macam PKP lah. Jadi saya mempunyai banyak masa ketika itu sebab baru saja bersara, dan apa yang saya lakukan ialah memikirkan bagaimana untuk yang first kali bukan untuk membantu diri saya tetapi membantu industri ini. Okey, industri ini.
dan juga industri-industri lain. Jadi saya menggunakan populariti dan juga orang kata tu pengaruh saya untuk memelihara yang pertama ialah semangat kita untuk berada dalam lingkungan PKP tersebut, dan juga yang kedua bagaimana kita terus hidup di dalam industri masing-masing dan menolong. Sebab apa, bila kita buat saja PKP, kita berada dalam satu PKP tu, waktu tu memang ekonomi kita jatuh merudum sebab orang semua ketakutan dan orang semua takut nak berbelanja disebabkan pemikiran diorang yang darurat akan berlaku serta-merta. Jadi bila darurat berlaku serta-merta dan pengaliran wang tunai ataupun transaksi dan juga trading tidak berlaku. Jadi saya telah memberikan kata-kata semangat dan macam banyak juga perniagaan-perniagaan yang saya buat yang boleh trigger balik ekonomi tersebut kepada semua pihak, seperti sistem PS dan juga macam-macam lagi lah. I think everyone knows about these things kalau orang yang mengikut saya. Jadi itulah gunanya kita ni, bukan saja kita graduate sebagai seorang yang profesional dalam industri, tapi on top that kita kena juga menjadi seorang yang berpengaruh, kerana apabila kita berpengaruh, maka apa benda yang kita buat tu akan sampai ke akan mempunyai satu kesan yang sangat tinggi kepada orang ramai, dan juga khususnya kepada kita sendiri. So it seems beyond being a businessman, Datuk pun involved dalam banyak juga sumbangan. Semoga segala sumbangan tu tak kira kecil atau besar amatlah membantu kan Datuk. Okay. Mana tidak punya English tu habis tak ada lah. Kita the next question, kita semua sedia maklum untuk menjana keuntungan dalam waktu sekarang ni bagi sangat macam mencabar lah, utamanya tak kisah dalam mana-mana industri sekalipun. Okey, apa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh mereka-mereka dekat luar sana untuk terus berdaya saing, Datuk? Again, kita kena being original. Okay, kalau saya keluarkan satu beg belang ni, jenama zaman, lepas tu sebulan lepas tu ada orang lain keluarkan beg belang jenama dia, tapi lebih kurang sama. Kita akan kehilangan dua orang kata tu, dua peluang di situ. Yang pertama, orang akan melihat kita sebagai knock-off person. Maksud kita ni hanya meniru saja. Okay, dan kita akan tertinggal kepada golongan pembeli yang pertama, kerana fashion ni dia very quick, very fast. Jadi kalau kita terlepas gerabak pertama dan kita nak ikut gerabak yang kedua, maka kita terlepas dari segi profitnya di situ. Jadi jangan jadi seorang peniru. Okey, kalau kita jadi seorang peniru, memang dia akan pergi ke mana? Dan orang akan rasa walaupun harga tu yang ditawarkan adalah murah, tetapi dari segi kuantiti kita terpaksa mengeluarkan kuantiti yang banyak. Kalau dia jadi trendsetter, dia keluarkan satu benda, dia katalah keluarkan benda ni dengan harga sedemikian, dengan kuantiti yang sedemikian, dia dah boleh dapat benda ataupun keuntungan pada peringkat pertama yang sangat lumayan. Bila kita keluarkan barangan yang sama di dalam period yang ketertendian, kita akan terlepas daripada pembeli yang pertama, walaupun pembeli yang kedua yang akan beli barang kita tu adalah pembeli yang mahukan kepada mungkin kemurahan daripada harga tersebut, tetapi daripada segi lifestyle ni, daripada segi nafsu tu dia dah cair kat situ. Itu yang kita tak nak. Jadi always be an original person. Dengan originality itulah yang akan dapat memelihara kita. Kerana itu adalah satu ilmu yang sangat kuat dan kita terpaksa guna otak kita untuk mencari sesuatu yang original. Dan bila kita mendapat satu yang original, kita adalah seorang pemegang hak kepada originality tersebut, dan orang akan datang kepada kita, tak kira betapa mahal ataupun murah harga tersebut, berapa sikit atau banyak harga tersebut, mereka tetap akan datang kerana mereka juga ingin menjadi antara orang yang pertama memilikinya. Jadi dia ada sebab dan kesan dia di situ. Itu yang kita kena pegang. Jadi kalau kita ada sifat tersebut, kita akan selamat insya-Allah, melainkan maut dan hari kiamat saja kalau kita praktis benda tu. Okay. So Datuk, kita akan move on to the next section, iaitu adaptation of the pandemic for fashion. Okay. Pada pendapat Datuk mengenai konsep baru dalam penampilkan koleksi
melalui platform dalam talian sesuai tak dalam maknanya dalam kalangan designer. Macam sekarang kan kalau kita tengok kan dah tak ada dah macam fashion show apa semua tu. Jadi untuk diorang promote diorang punya produk ke apa kena atas talian. Jadi macam mana, apa pendapat Datuk? Okey, apa yang saya nak bercakap ni tiada kena-mena dengan watak orang hidup ataupun orang mati, ianya atas nama-nama yang berkaitan dengan penceritaan ni sahaja. Okay? So jangan ingat macam saya ni nak bash orang tu, nak bash orang ni, nak bash kumpulan dan sebagainya. Saya minta maaf kalau rasa, tapi saya bercakap sebagai seorang yang lama makan garam dan orang yang memerhati industri ini ya. Baik, maaf kalau saya nak pecahkan pekung di dada sendiri ataupun pecahkan pekung di industri saya sendiri. Kalau orang luar lihat Fashion Week tu, yang orang lihat macam model-model duk berjalan atas pentas tu dengan lampu, dengan lagu, dengan tumit tinggi, dengan apa pusing sana sini, terbalik terguling lah apa semua atas pentas tu. Semua tu adalah propa sahaja. Okay? Tidak ada berlaku sebarang transaksi habis selepasnya fashion show tersebut. Tidak ada. Kalaupun ada, tapi ianya dalam satu kuantiti yang sangat sedih sekali kita panggil. Okay? Dengar ya para pelajar di luar sana. Okay. Fashion show itu dia tidak memberikan apa-apa impact kepada jualan anda sebenarnya. Ianya adalah kulit muka sahaja. Kulit muka kepada perjalanan penjualan koleksi sahaja. Okey, kulit muka tu memang kena cantik. Okey. Tetapi yang akan melakukan koleksi tersebut adalah daripada segi kualiti dan juga cara kita berurus niaga dengan kita punya para pembeli ataupun pengguna. Okey. Itu yang saya cakap, fashion ni is just full of glamorous sahaja. Okay, dia macam tu, dia propa saja, termasuklah saya sendiri. Tetapi kami terpaksa buat sebab ianya sebahagian daripada method di dalam fashion industry. Tapi kalau kita nak buang method tersebut pun boleh. Kerana kita sekarang berada dalam dunia digital di mana fashion show itu sudah tidak lagi berguna ataupun tidak boleh diguna pakai lagi untuk melahirkan sebarang koleksi pakaian. Okey, kita dah ada handphone, kita dah boleh pakai dah handphone itu sebagai platform untuk kita buat. Tetapi kalau follower kau ada dalam 100, sedihlah. Ataupun 50, sedih. Kerana circulation marketing amat perlu untuk memberitahu orang. Dulu fashion show tu dia sebabnya untuk memberitahu orang tentang koleksi. Bila ada model pakai dekat runway, fotografer ambil, kita panggil media datang, media pun bubuh story dalam tu, buat dalam paper, buat dalam majalah, kita pun beli paper, baca, oh ini ada koleksi. Itu adalah terms ataupun cara perhubungan kita antara kita dahulu kala. Tapi sekarang kalau kita dah ada IG, kita dah ada Facebook, kita dah ada Twitter, kita dah ada apa semua, itu sudah tidak relevan lagi. Okey, tidak relevan lagi. Baik, tapi namun demikian, berbalik kepada saya cakap tadi, walaupun fashion show tidak relevan, yang datang tu, orang tengok tu glamour je, sanggur tinggi, bulu mata banyak, bawa beg tangan, kasut tinggi, kejap lagi pakai short, kejap lagi pakai skirt kembang, kejap lagi pakai macam ni, kejap pakai macam ni, kembang. Tak ada apa-apa. Yang datang tu pun bukannya reti pasal fashion pun. Yang tengok pun macam tepuk-tepuk. Tak ada apa-apa. Yang dapat hanyalah dosa dan maksiat semata-mata sahaja atas pentas tu. Okay? Rezeki tetap di tangan Allah. Jadi sekarang kita kena guna pakai apa yang Allah bagi, iaitu teknologi sekarang untuk memberi impact yang terbaik terhadap koleksi kita. Tapi macam saya cakap, tolong alas dengan ilmu agama supaya kita tidak syubhah dengan benda-benda yang maksiat. Percayalah. Selagi koleksi itu ada buat skirt, ada buat korset, ada dedah, ada jarang, ada tak tutup, ada ini, ada itu, rezeki Allah akan bagi. Tetap dia akan bagi. Dia tak akan bagi kita mampu kering macam tu. Tak, dia tetap akan bagi. Tetapi sampai bila-bila lah kita akan masih lagi ada kehidupan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dia akan bagi cukup-cukup saja untuk kita makan, cukup-cukup saja untuk kita bagi gaji kat staff kita, tapi tak akan kaya.
akan kaya sehingga kan membolehkan kita berjariah kepada orang. Itu terjadi kepada saya sendiri. Pengalaman saya sendiri, kalau anda lihat di zaman Ibrahim, aku berada dalam 30 tahun, tetapi 29 tahun saya kais pagi makan pagi, saya kais petang makan petang. Kalau saya meninggalkan syubhat dan maksiat yang ada terselit di dalam bidang saya, maka saya telah dilimpahkan rezeki sehingga boleh bagi jariah dan derma kepada orang. Itulah tahap maksimum kehidupan yang kita nak sebenarnya. Jadi kita kena kaji segala koreksi ataupun apa benda yang kita buat harus dilapik bersama dengan elemen-elemen unsur agama kita balik. Nak buat video kah? Nak buat photoshoot kah? Tapi make sure photoshoot dan video itu tidak memberikan kemaluan kepada agama kita sendiri, bangsa kita sendiri. Orang tanya budak ni main pada mana? Inilah lulusan UiTM. UiTM kan Melayu Islam. Kenapa buat sampai macam ni? Kita tak nak tempias. Bila tempias, aku yang kena, lembaga parah yang kena. Tak ada student cara-cara nak buat benda yang lebih. Orang kata tu at least nampaklah kita ni datang daripada mana. Jangan tolong jangan ikut barat 100%. Sehingga kan kadang-kadang aku lihat di sini pun lebih barat daripada barat, itu yang paling susah Cik Abang. Paling susah sebab kita terlampau mengikut dan kita tidak dapat dengan selera dan juga pengetahuan agama kita sendiri. Faham InsyaAllah, tengoklah. Aku cakap benda ni memang jadi. Tengoklah kalau kita melepaskan benda-benda yang begitu dan kita kembali kepada pengetahuan agama kita, insyaAllah Allah akan perhatikan dan akan memberikan kemudahan dan juga kelapangan rezeki di masa hadapan. Aku tahu kebanyakan butik-butik di sini dan juga desain-desainer mempunyai satu masalah yang sangat besar baik sebelum COVID dan juga semasa COVID, iaitu perniagaan tidak untung. Dan kalau macam ni, macam ya Allah, aku ni dah grab berapa lama dah buat kerja ni, kalau aku tahu macam ni biar aku jadi cikgu je ataupun jadi pensyarah je, duduk sorry pensyarah dekat situ mengajar, gaji masuk. Tetapi bagi saya lebih suka kesabaran. Jadi setelah 29 tahun barang yang saya lihat di dalam industri ini, kemudian saya lihat satu jalan penyelesaiannya dan saya nak share dengan semua orang. Jadi kalau saya mengambil masa 29 tahun untuk sampai ke tahap ini, tapi mungkin anda sekiranya saya telah berikan nasihat yang sebegitu, mungkin anda boleh menjadi jutawan pada usia yang lebih muda kerana mempunyai silibus yang telah saya berikan supaya tidak mengikut benda-benda yang pernah saya lalui. Tapi pada masa sama juga kita sebagai manusia harus juga melalui rintangan dan juga pengalaman jatuh supaya itu merupakan pengajaran yang paling penting yang orang lain tak boleh bagi tahu kita. Kita kena rasa sendiri benda tu. Okey? Betul Datuk. Semoga kita semua boleh ambil iktibar daripada nasihat Datuk dan guna pakai dalam kita punya perjalanan akan datang. Okey, Datuk. Sekarang ni kita dah dekat final section untuk discussion kita, iaitu advice to future designer. Okey. COVID-19 sekarang memberi impak utama pada pelajar, di mana pelajar tak dibenarkan untuk belajar secara bersemuka dan sebilangan dari mereka mempunyai akses terhad untuk menghasilkan kerja yang berkualiti. Tapi masih perlu menyelesaikan tugas tersebut. Apa nasihat Datuk kepada semua pelajar-pelajar tersebut? Especially pelajar-pelajar yang menggunakan workshop sepatutnya, tapi macam sekarang dah tak ada workshop, macam kena handle sendiri. Apa pendapat? Apa nasihat Datuk? Okay, sebenarnya benda ni pun aku dah tanya dekat board of directors yang lain. Okay, macam mana bagi kursus-kursus yang ada banyak praktikal ni, macam fashion ni, nak kena turun workshop, nak jahit baju, nak iron, nak buat bidding, nak buat itu apa semua, tak boleh. Takkan nak web macam ni kan, takkanlah lecturer nak duduk sini, okey, ni. Tak boleh sebab kita ada di kawasan tersebut. Tetapi masih lagi belum mendapat penyelesaiannya disebabkan oleh COVID ini. Jadi UiTM sendiri pun tak berani untuk memberikan apa-apa kata putus, ya, membiarkan pelajar-pelajar dalam kursus-kursus tertentu untuk kembali ke kampus secara sewenang-wenangnya kerana kita masih ada SOP dan sebagainya. Okay, jadi kalau jadi apa-apa nanti tak pasal-pasal ada kluster UiTM dan sebagainya. Okay. Tetapi aku sendiri rasa bila aku tengok benda ni macam masuk aku dah. Sorry lah, saya pergi ke mana. Bagi aku ialah
you all, korang students yang dekat luar sana, zaman sekarang dengan ada access to digital, kesenangan macam-macam lah daripada segi ekonomi dan sebagainya menjadi seorang pelajar, dan dibandingkan dengan zaman saya sendiri pada masa dulu amat-amat berbeza. Kami kalau nak buat apa-apa kertas kerja terpaksa pergi library, cari, library tanya itu ini semua, photostat, balik itu, type pakai typewriter, mana ada komputer ni semua, nak print, nak apa semua, memang susah. Jadi nilai segulung ijazah itu amat tinggi nilai dia kerana dibuat dengan begitu bersungguh-sungguh dengan kepayahan yang teramat sangat. Jadi student sekarang apabila ada kemudahan, maka inilah dia antara cabaran yang diberi oleh Allah dalam satu bentuk yang berbeza. Okey. Jadi bila berbeza, kita kena terima sajalah benda ni. Dan kalau kita nak cakap benda sekarang pun kita tak boleh nak ramah because this is very uncertain. COVID ni very uncertain. We can say that okay, benda ni turun. Tiba-tiba meletup macam terjadi baru ni, dah naik balik. Kemudian tak tahu jadi apa. Yang penting sekarang kita kena sebagai seorang manusia yang telah dikurniakan akal dan juga iman, kesabaran dan sebagainya, kita kena berfikir dalam bentuk yang sangat kreatif. Okey? Kita sebagai seorang student yang kreatif, kalau kita boleh kreatif buat satu baju ada poket sini, ada poket sini, ada poket situ, ada kala ni, bila kita sampai dalam situasi di mana kita harus hidup dalam keadaan sebegini, kita harus kreatif bagaimana untuk harus kita hidup. Kejayaan bukan datang bergolek. Kita harus panjat dan daki kejayaan tersebut. Dan ini merupakan salah satu cabaran yang Allah bagi untuk kita panjat kepada kejayaan kita. Mungkin kejayaan aku untuk menjadi seorang student dalam masa 4 tahun. Tapi orang yang diberikan ujian ni dipanjangkan kejayaannya kepada beberapa tahun kerana diberikan kemudahan yang sama pada masa yang sama. Jadi kita kena terima ni sebagai satu cabaran. Dan kalau kata 4 tahun ke ataupun 2 tahun buat master, tak boleh tu, tak boleh ni, sabar tetapi harus kreatif. Kreatif untuk kita menjana kehidupan kita pada masa yang sangat mencabar ini. Macam aku juga, kalau aku tak boleh buat baju, sumpah butik aku tak ada orang keluar masuk pun buat baju selama 9 bulan dah. Bayangkan bagaimana untuk memberi gaji kepada 60 orang pekerja kalau tidak ada orang datang masuk buat baju. Di mana cost overhead company untuk buat baju aku adalah RM300,000 dikalikan bersama 9 bulan dah berapa juta tersebut. Dan di manakah aku dapat duit jutaan tersebut untuk membayar gaji selama 9 bulan tersebut? Maka aku berlaku immediately after tersebut bagaimana untuk kita sustain kita sendiri sepanjang itu dengan membuat perniagaan yang berbeza-beza, perniagaan yang mampu kita buat tetapi harus juga dimasukkan unsur-unsur kreatif. Maka itulah berlaku di diary Rizama yang baru ni, benda biasa tapi macam mana kita nak jadi diary yang sangat original, diary yang sangat kreatif, dan apa target market kita, sasaran kita, dan apakah nilai di sebalik diary tersebut. Maka apabila semua konteks itu disatukan dalam satu merchandise dan itulah yang diterima oleh para pembeli, maka kita akan berjaya. Dan aku cakap tu, so 9 bulan yang aku berada dalam situasi COVID ini lebih menguntungkan daripada 29 tahun aku berada di dalam industri fashion itu sendiri. Faham tak? Jadi kreativiti itu bukan terletak hanya pada lakaran fashion kita semata-mata, tetapi lakaran hidup kita dan juga lakaran yang terdepan kita. Maknanya pelajar-pelajar ada banyak akses yang diorang boleh figure out untuk teruskan diorang punya pembelajaran ni kan, Dato'? Okay. Jadi the next question ialah, dalam satu wawancara dengan Life Inspire, Dato' ada menyebut bahawa Dato' adalah master of everything. Apa yang akan Dato' nasihatkan pada faker masa depan supaya boleh jadi seperti Dato', berkaliber dan berstyle? Jack of all trades and master of everything. Saya akan bercakap kembali daripada segi perspektif Muslim. Allah menjadikan dunia ini di dalam satu konteks yang sangat seimbang. Maksudnya ada darat, ada laut, ada langit, ada tanah.
Okay, ada panas, ada kemarau, ada hujan, ada sejuk, ada panas, ada bulan, ada matahari. Semuanya dilakukan dalam konteks kita panggil sebagai keseimbangan. Kalau saya dilahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini untuk memberikan manfaat kepada masyarakat lain di sekelilingnya, maka saya terima benda ini sebagai satu anugerah dan saya tidak terima benda ini sebagai satu riak kepada saya ataupun sebagai satu benda untuk menjadi pujaan orang lain terhadap saya. Kerana lahirnya saya, ilmu yang ada pada saya, kehebatan yang ada pada saya adalah kehebatan anugerah Allah untuk diguna pakai oleh orang sekeliling saya. Okey, dan Allah tahu bila Allah turunkan lahirkan saya di atas muka bumi Malaysia ini, dia kena ada seorang dua je macam tu. Kalau dia ada banyak, dia hancur. Okey, dia akan jadi huru hara. Jadi saya terima yang saya ini, keadaan saya, otak saya dan sebagainya, tubuh badan saya, rupa paras saya, pemikiran saya, kreativiti saya adalah anugerah Allah. Dan saya tak boleh nak orang kata tu have doubt dekat takdir itu. Dan manusia sekeliling saya pun tak boleh ada doubt pasal itu. Oh, kenapa Rizaman ada? Saya tak ada. Disebabkan Allah kata begitu. Kalau Rizaman dah ada di tempat ni, tidak boleh ada Rizaman lagi di tempat ini. Di waktu yang sama, generasi yang sama, tahun yang sama, tak boleh ada. Sebab kalau planet kita bumi ni ada 3 matahari, 20 bulan. Belah mana yang malam, belah mana yang siang. Belah mana yang salji, belah mana yang khatulistiwa. Okey? Jadi apabila ada banyak benda-benda yang kita rasa kagum, kita kagum kepada matahari kerana dia boleh mengeluarkan berbilion-bilion gas, ya, yang banyak untuk planet kita. Tapi satu cukup. Kalau ada 2 matahari, hancurlah bumi ni, meleleh cahaya, habis semua. Faham tak? Jadi wujudnya saya di atas takdir dan anugerah Allah. Itu saja. Betul tak? Apa? Kita kata betul. Okey. Untuk penonton yang mungkin ada yang terlepas tadi dan tak tahu, Datuk Rizaman telah dipilih sebagai lembaga pengarah ITM. Tahniah Datuk. Okey, kami amat bersyukur kerana Datuk telah menjadi sebahagian daripada jawatan kuasa ni. Jadi soalan saya ialah, adakah Datuk mempunyai rancangan masa depan untuk jabatan seni reka dan seni lukis pada masa akan datang? Okey. First kali aku nak pergi basuh semua orang kat sana, daripada tahap din, kepada ketua kursus, kepada para pensyarah dan juga kepada para pelajar sendiri. Sebab apa? Fakulti ataupun sekarang dinamakan college kan? College seni kreatif Dr. Razif. Kan? Kita akan gabungkan semua kan. Jadi kita nak gabungkan, kalau boleh aku nak mengislamkan semua baliklah kursus kita ni. Kalau muzik yang sebagaimana yang boleh dibenarkan dalam Islam, ya. Kalau tekstilnya, kalau hasil karya seni halusnya macam mana, jangan apa dia buat patung bogey pula kat situ. Okey, kalau artis tidak boleh menyerupai dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi dengan Islam sajalah, kalau kita ada foundation Islam tersebut, dan sebenarnya aku tengah bekerja dengan Akademi Pengajian Islam Contemporary, Dr. Razif, ASIS, di mana sebab tu aku akan pergi ke ASIS dahulu. Aku akan pergi ke college seni kreatif ni. Sebab daripada ASIS lah, ASIS yang akan membantu visi saya untuk mengislamkan beberapa silibus dan juga cara pengajaran dan juga cara pergaulan maybe di kalangan para pelajar dan juga pensyarah untuk kita lebih taksub kepada agama kita, kerana bagi saya agamalah saja yang menjadi pembimbing dan nakhoda saya, dan saya pun pernah hanyut dan lalai dan terbang tanpa tali-tali suatu waktu ketika dahulu, tapi alhamdulillah Allah tarik balik dan saya hanya ingin berkongsi bagaimana sekiranya kita berbalik kepada agama tersebut, kita memang akan selamat, baik daripada segi keselamatan diri kita, maruah dan juga rezeki kita, insya-Allah. Jadi sabar, saya diberikan masa 3 tahun untuk berada dalam LPU ini, dan kalau dipanjangkan umur, diberikan rezeki dan diterima oleh masyarakat UiTM, mungkin akan di-elect lagi dan sebagainya. Tapi dalam masa 3 tahun ini terdapat banyak program-program yang saya nak buat. Mungkin persembahan seni saya nak pergi juga, macam mana kita nak portraykan UiTM sebagai satu institusi Melayu Islam, ya.
yang begitu kukuh, yang begitu gagah, yang begitu berpegang kepada elemen agama, yang tidak akan orang kata tu jatuh dan juga sanggup untuk menyelami segala cabaran di masa hadapan ya, dengan ilmu-ilmu yang penuh di dada, baik daripada segi peringkat management, daripada segi peringkat pengajar dan juga peringkat pengajar itu sendiri. Dan insya-Allah pelajar-pelajar tersebut akan kembali ke kampung halaman dan memberikan satu pemikiran yang baru kepada keluarga mereka juga. Itu yang kita nak jadikan sebagai satu tahunan yang sangat merebak-rebak supaya semuanya akan berada dalam satu silaturahim UiTM yang begitu islamik, yang begitu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Jadi it was very exciting dapat berdiskus dengan Datuk. Dan kami excited dengan those plan dan harap in future UiTM akan ada improvement. Okay, thank you very much Datuk Zaman for sharing those invaluable information with us all. Now let's proceed to the Q&A session. The floor is now open for our audience to ask any question to Datuk Zaman. Okay, dekat sini kita dah ada the first question daripada Cleo. Dia tanya, how do you stay inspired as a designer as you have been creating amazing clothing and various products? Mimpi semalam. Okay Datuk. Soalan kedua, okay. Daripada Anis. Dia cakap, okay, saya pelajar tingkatan 2 dan saya amat berminat untuk belajar fashion design. Tapi saya tak tahu nak mula daripada mana. Boleh saya tahu apa yang perlu saya tumpukan sebagai langkah pertama? Langkah pertama kena tahu menjahit. Okey, kena tahu menjahit kerana pereka fashion ni dia ada tauliah dia ada cert dia ada diploma dia ada degree dia. Jadi dia ditauliahkan menjadi seorang pereka fashion. Dan kita lihat banyak fashion kita sebelum COVID ni lah situasi di mana fashion dah jadi gila. Okey. Fashion jadi gila disebabkan ianya dipimpin ataupun dikeluarkan koleksi tersebut oleh orang-orang yang tidak bertauliah. Macam saya selalu bagi contoh fashion dengan doktor dia sama. Okey. Jadi kalau doktor tu dia tak ada tauliah, macam mana dia nak prescribe ubat ya ataupun remedy untuk to remedy the penyakit. Macam juga dengan fashion. Kalau orang tu datang gemuk, orang gemuk datang. Gemuk, rendah, pendek, popak, kahwin, lepas tu dia baginya kain yang tak betul, dia baginya potongan yang tak betul, dia jahit tak betul, dia buat bidding tak betul, dia buat placement semua tak betul. Apa jadi kepada orang yang gemuk tu? Lagi gemuk lah nampak dia kan? Sebab dia tak tahu nak prescribe, dia tak tahu nak bagi ubat ataupun teknik yang betul untuk remedykan penyakit orang tersebut. Sebab tu designer kena belajar secara formal dan juga kena tahu ilmu sekecil-kecilnya seperti memasukkan benang di dalam jarum. Dan kita lihat banyak brand-brand kalau tahun sudahlah, kalau dekat nak raya tu tumbuh macam kulat sisik dekat batang getah lepas hujan. Tumbuh. Kejap-kejap dia ni koleksi raya, kejap-kejap dia ni. Mana mai hampa ni semua. Tak boleh mengeluarkan koleksi raya kalau tak ada tauliah dalam bidang fashion. Salah you all. Faham tak? Sebab itu salah. Takkanlah ada lawyer masuk court nak represent klien dia. Dia tak pernah belajar. Boleh ke? Tak boleh. Doktor buka klinik, pergi kerja kat hospital. Boleh? Tak boleh. Macam tu juga. Jangan main-main dalam bidang ni. Kalau bidang itu dimain-mainkan oleh orang yang self-acclaim, kata dia tu self-taught designer, burlah jawabnya. Kena belajar. Dia punya foundation dia macam mana, warna apa, teksturanya apa, itunya apa, proportionnya apa, warna, hue, monokromatiknya apa. Baru kita buat koleksi. Dia koleksi tu boleh diterima pakai oleh masyarakat. Taklah keluar-keluar macam apa ni. Faham tak? So jangan sekali-kali masuk dan lompat kepada bidang ni sekiranya anda tidak mempunyai tauliah. Okey, ataupun qualification. Kepada jawapan adik itu tadi, habis SPL, belajar jahit dengan mak ke, pergi kerja dekat tempat praktikal jahit dulu ke, lepas tu masuk UiTM, belajar secara formal. Jadi bila kepandaian amali dan juga ilmu disatukan, maka dia akan jadi satu orang yang sangat-sangat penuh dan padat dengan ilmu yang tak boleh ditumbangkan oleh mana-mana pihak.
Jadi adik Anis boleh ambil apa advice Datuk sebagai langkah selepas ni lah. Okay, Ya. so soalan seterusnya daripada Sawana. Di luar negara telah mewujudkan pelajaran secara online berbayar. Contohnya Parson Fashion School. Bilakah Malaysia akan mewujudkan pelajaran dan pengajaran secara online terutamanya dalam bidang fashion sendiri? Kenapa tanya aku pula tu? Okay, boleh. Macam ni lah aku nak cakap. Okay, COVID dalam, bukan kata ramalan tetapi dalam firasat pun tidak, tapi dalam pandangan aku ya, pandangan COVID mungkin akan ada bersama-sama dengan kita dalam masa 2 tahun lagi kemungkinan, okay, dan tidak akan hilang dengan serta-merta. Dan di dalam 2 tahun tersebut, ya, tolonglah jangan jadi fashion designer. Sebab apa? Memang tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Okay. Dan 2-3 tahun ni adalah satu jangka masa yang di mana para pelika fashion, ya, baik yang telah senior di luar sana dan juga yang baru nak grad, nak jadi ataupun yang tengah buka kunci kedai, nak buka butik, tolonglah hibernate dulu. Okay, tolonglah hibernate. Sebab apa? Kalau kita lihat brand Chanel ke apa dulu, fashion ni dia ada kaitan rapat dengan kejadian semasa ketika itu. Kalau kita lihat pada ketika peperangan Perang Dunia Kedua, okay, wanita memang sangat, pemakaian wanita ketika itu memang sangat buruk. Ya, sebab mereka kena jadi bantuan, nurse bantuan kepada anggota-anggota yang berperang. Jadi memang tak banyak masa diorang boleh bersiap. Memang itulah zaman di mana fashion sangat buruk dan tidak ada perkembangan yang pesat untuk fashion daripada segi style dan juga trend. Bila habis saja zaman peperangan tersebut, kemudian datang pula zaman industri di mana kita ada appliances pada tahun 50-an, zaman teknologi. Bila ada appliances itu diwujudkan, okay, zaman 50-an, maka wanita lebih banyak masa untuk bersiap-siap. Sebab tu tahun 50-an, perempuan banyak make up, banyak buat manicure, pedicure, buat sanggur tinggi, skirt kembang. Okay? Sebabnya zaman itu ada keselesaan. Jadi fashion sangat tinggi. One of the decade yang sangat-sangat tinggi ketika itu adalah 1950-an ke atas. Okay. Sebab tu Christian Dior, the new look yang skirt kembang, bar jacket, pinggang kecil tu, lepas habisnya perang-perang. Jadi masa tu keluarnya balik, wanita-wanita ingin bersiap-siap. Okay. Lepas tu, serupalah juga macam kita ni di zaman pandemik, kita kena hibernate. Memang kalau kita nak lancarkan sebarang koleksi apa sekalipun, kita nak buka butik ke, kita nak apa ke, adalah masa yang sangat tidak sesuai kerana sekarang masyarakat tak mau pick up pasal fashion. Sebab diorang tak boleh tunjuk dekat overseas pakai beg Chanel, pakai kot bulu. Orang kaya tak boleh nak buat apa-apa walaupun ada duit, tak boleh nak keluar, tak boleh nak bergaya. Orang susah lagi lah, okay, marahin lagi lah, tak ada apa. Jadi fashion sekarang ni adalah satu benda yang sangat berada di bawah sekali kepentingannya. Okay, orang tak bernafsu dah nak bawa benda-benda tu, melainkan barang-barang aku lah. Itu pun aku tak tahu kenapa. Tapi untuk nasihat secara umum, tolong berehat daripada ini. Dan bagi orang yang bakal graduate daripada fashion ni, tolong buat benda lain dahulu. Tetapi pada masa sama, tolong buat plan supaya nanti habis saja COVID habis saja, kita terus buka. Bila kita terus buka, kita punya perancangan dan sebagainya, masyarakat yang dah jemu duduk di bawah tutupan COVID ini akan terus naik dan meletup dan akan membeli barangan kita dengan secara rakusnya. Okey, tapi tolong jangan launch pada masa yang salah. Simpan duit nak buat video grand-grand tu ke, simpan duit nak buat promotion, bayar grafik grand-grand tu, tolong simpan. Sebab duit yang ada sekarang adalah untuk duit kita menyelamatkan diri dalam masa beberapa tahun ini. Faham ya? Tolong jangan buang duit. Simpan duit untuk kelangsungan hidup. Tetapi harus ada perancangan daripada sekarang apabila COVID itu telah habis. Jadi, okey. Seterusnya soalan daripada Walter Johnny, dia bertanya,
untuk kita berada bidang fashion ini, adakah kita perlu mengambil degree dalam bidang fashion sekiranya kita bukan daripada pengajian fashion? Dan bagaimana cara nak menceburi bidang fashion tu kalau dia bukan daripada bidang fashion sebelum ni? Okey, satulah. Malaysia ni kecil. Okey, Malaysia ni sangat kecil sebenarnya. Populasi dia kalau nak bandingkan populasi Amerika, Indonesia, Europe dan sebagainya sangat kecil. Jadi bila populasinya kecil, jika terdapat terlampau banyak supply of fashion designer, dia susah nak berjaya disebabkan kurangnya permintaan. Lebihnya kepada banyak fashion designer lagi daripada orang yang nak membelinya tu. Okey. Jadi hati-hati di dalam memilih profession. Sebelum masuk UiTM pun hati-hati mencari profession. Aku ambil profession fashion ketika itu disebabkan masa itu 30 tahun dulu tidak ada fashion designer Melayu langsung. Jadi bila aku keluar, aku merupakan pilihan ramai orang disebabkan tidak ada lambakan fashion designer ketika itu. Okey? Jadi aku boleh survive sampai sekarang. Tapi kalau kita keluar kepada satu zaman yang mana sudah ada lambakan fashion designer, maka kita kena hati-hati untuk memilih kursus yang mana lebih diperlukan pada masa hadapan daripada masa sekarang. Faham ya? Kalau kata macam designer, aku rasa berlambak kot kat KL ni designer. Designer tu berlambak, but true designer tak banyak. Kalau nak jadi designer boleh, tapi kena jadi true designer. Okey, kalau setakat buat jubah, maxi, labo tu semua boleh, tapi orang lain pun boleh buat benda tu. So nak buat apa kita penat-penat pergi belajar 4 tahun nak buat benda tu sahaja. Orang lain dekat Bangi, Selangor tu tunjuk nak kala ni, tunjuk bagi dekat China, orang pun boleh buat. Tapi kalau kita nak ambil kursus ni, make sure kita justify yang ilmu yang kita ambil itu akan memberikan kita kelebihan daripada orang-orang yang dekat tempat lain tu. Jadi maknanya kalau macam kita nak ceburi bidang tu, kita kena tengok dulu. Okay. So Datuk, seterusnya soalan. Okay. Agama tidak melarang berfashion. Bagaimana cabaran fakulti dalam melahirkan designer yang menghasilkan pakaian patuh syariah dan dalam masa yang sama pakaian tu mengikut trend semasa sekarang? Aduh, susah nak jawab benda ni. Kalau semua orang nak buat pakaian patuh syariah, macam aku cakap tadi, kalau ada terlampau banyak lambakan supply daripada demand, macam mana nak laku barang tu? Kalau semua manusia kat dalam UiTM ni nak jadi mereka patuh syariah, termasuklah dengan mereka-mereka senior yang duk ada tak mati lagi ni, so salah seorang ni aku ni, macam mana you all nak share? Mestilah aku ni lebih powerful daripada you all semua yang nak baru keluar ni, sebab I have the connection, faham tak? The power. Jadinya, kalau dah tengok Rizalman Ibrahim dah buat macam tu, jangan buat benda yang sama. Sebab apa, nanti you share the cake. When you share the cake, you get the smallest slice because the seniors and the veterans still holding the big portion of it. Kan? Kalau you all nak buat satu helai baju, katalah RM200, you cannot achieve the price of RM200 sebab apa? You buat hanya 10 helai. Kalau 10 helai kali 2 baru berapa? RM2,000. Tolak kos kain dan sebagainya, dapatlah RM150. Baik hampir buat nasi lemak goreng ayam dekat pasar tani itu lebih dapat duit lebih lagi daripada itu. Faham ke tak maksud aku di sini? Bukan kita pandang kepada wang dan ringgit, tapi kita tahu untuk menyenangkan hidup kita, sebab mak bapak kita hantar kita jadi kaya. Bila kita jadi kaya, kita suruh adik-beradik. Kalau RM150, untung apalah hang 4 tahun belajar dah dekat berapa ribu dah aku punya duit. Aku masuk dalam Maybank dengan bank simpanan, hampa dah keluar tek kat menara punya mesin tu. Baik, kaya, oi. Macam tu. So we have to be a smart children. If you not be a smart children, what's the point? Faham tak? Tak penat saja, kesian kat mak bapak tu. Tak ada duit, tak ada duit lah. Kita minta mak bermasuk 200, mak bermasuk 300. Orang tua ada orang tu ada duit kak?
tolong fikir sikit. Bila hampa fikir akan kesusahan mak bapak mengeluarkan duit, especially UiTM di B40 di M40. Hampa ingat senang ke? Mereka ada tanggungjawab sendiri nak bagi hampa belajar. Dah habis belajar, dia menyusahkan lagi juga. Duk minta duit lagi. Yena, apa payahlah kalau macam tu. Berhenti buang. Pergi berniaga. Buat tu. Apa? Berniaga ayat tebu ke, burger ke, lebih baik daripada hampa buat perangai macam ni dekat sanak saudara, dekat ibu bapa, dekat UiTM sendiri yang berusaha untuk mengajar dan mendidik anak bangsa keluar dari kaput. Okey, Datuk. Soalan terakhir untuk Q&A session kita pada hari ini. Okey, daripada Amir Ashraf. Apa nasihat Datuk untuk brand-brand yang baru mula menapak dekat Malaysia ni? Tadi kan dah jawab, simpan angan-angan tu. Duk diam-diam, buat benda lain yang lebih berfaedah. Sebabnya kita tidak ada apa-apa kuasa untuk menukar ini. Melainkan Allah kata rezeki hang pelihara semasa COVID. Macam aku, Alhamdulillah. Kalau orang lain, aku nasihatkan duduk diam-diam. Duduk diam-diam tapi buat perancangan untuk 2 tahun masa akan datang. Dan lihat macam mana trend kita. Sebab apa kalau kita nak cakap sekarang pun kita tak tahu trend tu berapa. Trend atas 5 tahun. Awal 5 tahun kita boleh fokus. Siapa yang boleh fokus kata ada COVID nak datang? Aku sendiri pun tak tahu COVID dan nasib baik Allah selamatkan aku daripada wabak ini. Tapi dalam masa yang cepat aku terpaksa menukarkan bisnes aku yang semua tu kepada bisnes yang adaptable kepada COVID. Okay? Yang tu yang penting, adaptable kepada COVID. COVID kena ada SOP, kena ada itu, kena ada ini. So kita kena fikir nak jual barang yang boleh lepas spesifikasi SOP or bid. Okay. That's all, Datuk. Terima kasih untuk sharing Datuk tu. That's the end of our Q&A session. And now I would like to invite the captain of the SISC Forward team, Muhammad Adli bin Nazrin, to deliver his closing speech. Okay. Ya, Assalamualaikum Datuk. First of all, thank you so much sebab sudi join kita. Jadi insyaAllah kami akan menggunakan ilmu yang kami dapat dari Datuk dengan baik. Specifically saya sangat bersetuju dengan Datuk bila Datuk kata bahawa ilmu memang luas dan di zaman sekarang ilmu itu boleh digapai oleh siapa saja melalui internet. Namun tanggungjawab sebenar kita sekarang adalah cara untuk memilih ilmu itu. Bukan semua ilmu itu adalah ilmu bagus dan kita harus ada tapis untuk pandai memilih ilmu. And berkaitan dengan sustainability pula, saya amat bersetuju dengan Datuk bahawa tanggungjawab itu adalah tanggungjawab ke semua pihak dan tak boleh dituding jari ke satu industri saja. Jadi di sini saya juga ingin kata bahawa saya berasa amat bangga menjadi seorang individu kreatif seperti Datuk sebagai contoh kepada kami semua, individu kreatif juga. Dan tahniah sekali lagi juga diucapkan sekali lagi kepada Datuk kerana dilantik sebagai ahli lembaga pengarah di UiTM baru-baru ini. Moga ia dapat mendatangkan manfaat kepada kami semua. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kali terakhir kepada Datuk kerana sudi menemani kami di sharing session ini. Terima kasih Datuk. Okay Datuk, finally let's hear a few words from our respected speaker Datuk Izzaman before we end this momentous event. Okay Datuk, untuk sepatah dua kata sebelum kita mengakhiri kita punya sesi webinar ini. Mungkin Datuk ada apa-apa nak bagi tahu? Tak ada apa-apa lah. I'm just so happy that this thing went very well, I guess, and I hope that listeners out there, baik daripada segi para pelajar, tenaga pengajar dan juga institusi UiTM itu sendiri dapat meraih beberapa pengalaman yang berguna kerana this is my point actually to accept being as lembaga pengarah ni adalah untuk nombor satunya ialah to show people out there that creative people also have brains, you all, okay? We are not just mad people who inherited ideas from nowhere or from our dreams, but we also have brains, you know, and I am very pleased to represent creative people in the lembaga, okay? So that our pendapat dapat didengari, our pandangan dapat didengari dan sebagainya. Dan insyaAllah kalau boleh benda ni haruslah berpanjangan, sifat-sifat baik yang ada pada diri aku dan juga pada diri anda semua
Dan insya-Allah segala ilmu yang telah pun dikongsi pada pagi ini, semoga ilmu ini diangkat sebagai satu pahala ibadah kepada saya dan juga kepada semua orang yang kemungkinan selepas ini akan memperturunkan ilmu ini kepada mana-mana pihak yang memerlukan. Dan kepada para pelajar sekalian, saya sangat bersimpati, kerana pada saat dan ketika ini kita diuji dengan pandemik ini. Tapi macam yang saya katakan pada awal tersebut, kesannya ada nikmat berbagai-bagai dan ada juga orang yang pandang nikmat ini sebagai satu nikmat berada di rumah bersama ibu bapa, dan bagaimana mereka melihat sendiri bagaimana ibu bapa bersusah payah membesarkan anak-anak termasuk mereka sendiri. Berbagai nikmat yang boleh kita cari, nikmat untuk mencari ilmu yang lain, nikmat untuk kita berupaya di dalam bidang yang lain di dalam situasi COVID ini. Jadi berbagai-bagai nikmat boleh dicari kalau anda boleh nampak nikmat-nikmat tersebut. Jadi simpati saya hanyalah kepada bagaimana pembelajaran anda terbantut ketika ini, tapi percayalah di sebalik bantutnya pembelajaran anda ini mempunyai hikmah yang sangat-sangat besar yang akan menanti. Jadi gunakan hikmah ini sebagai satu peluang yang sangat-sangat baik untuk skor ataupun graduate sebagai pelajar yang sangat-sangat berwibawa, insya-Allah untuk mengambil tempat saya pada suatu hari nanti, baik daripada segi tempat saya sebagai seorang pelakon fashion yang ternama di Malaysia ini, dan juga mengambil tempat saya sebagai salah seorang lembaga pengarah di UiTM itu sendiri. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Thank you so much, Dato', for the thoughtful speech. Okay, since we have a very limited time, that will be all for today's webinar. Thank you very much, Dato' Zaman. We are so blessed and honored to have you for today's sharing session. Despite having such a tight schedule, you are here with us. We are forever grateful for this. It was very knowledgeable and informative. I'm pretty sure that all of our audience have learned a thing or two out of this discussion. We would like to say thank you again for joining us. My team and I would like to give a token of appreciation to you, but given the current situation we are going through right now, we will get in touch with you after this to deliver the gift personally. We have come to the end of our webinar. On behalf of the SISC team, I would like to thank all of you for your participation in our sharing session. I hope that everyone gained something knowledgeable from this webinar. And on behalf of my team, I would like to thank each and everyone from the SISC team for all of your amazing efforts and support in making this webinar possible and successful. Thank you very much. Have a great day. Stay home and be safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.